Dirakam dari Pusat Penjagaan Kesihatan Jeju Mountain Reflexology, Acupressure and Aromatherapy Thai Wellness Center di lorong Bulan 19 off Jalan Bukit Bintang berhadapan dengan kedai runcit RSVP Mart 24 jam. Anda sedang menonton episod ke-16 Sembang KS. Hai, apa khabar dan selamat sejahtera para penonton dan pendengar sekalian. Sekali lagi kita berjumpa dalam satu lagi episod Sembang KS yang mana kita akan membincangkan berita-berita dan isu-isu semasa yang berkisar di ruang lingkup media massa. Dalam banyak-banyak tempat kita rakam episod-episod kita ni, saya rasa inilah lokasi yang paling wangi lah agaknya. Ada bau-bau serai dan bunga melati. Nasib baik kita tak buat rakaman duduk atas kursi urut kaki je kali ni. Dan minggu lepas menyaksikan pelbagai cerita-cerita yang muncul dalam dunia media sosial dan media massa Malaysia. Antaranya perkara yang agak mencuit hati namun sukar untuk kita fahami, iaitu penularan gambar hos, pelakon, penyanyi serta pelawak terkenal Encik Zizan Razak yang mana gambarnya memakai t-shirt berwarna jingga menjadi meme internet atau trend internet yang dikongsi berkali-kali dalam pelbagai bentuk variasi. Ini berlaku tanpa sebarang kontroversi, gosip atau apa-apa sebab yang logik. Trend atau meme ini ialah menggunakan gambarnya dalam pelbagai versi dan mengaitkan gambar itu dengan pelbagai perkara di luar jangka. Ini dikatakan bermula dengan satu hantaran media sosial yang menggunakan gambarnya untuk membina pandangan orang ramai mengenai pilihan universiti yang sesuai untuk menuntut bagi mendapatkan satu sijil sarjana muda. Dari itu, entah macam mana, gambar itu menular dan menjadi sebuah meme untuk Malaysia. Antara contoh meme yang kita dapat lihat ialah apabila contohnya Zizan bila lalu semenyih, Zizan sebagai calon pilihan raya, Zizan yang semangat nak berhujung minggu, sampailah, dan ini yang saya paling suka sekali, Zizan sebagai sebuah captcha. Tapi bila saya kata yang kita tak faham bagaimana atau kenapa perkara ini boleh berlaku, ada yang penonton di rumah mungkin mempersoalkan yang cuma saya seorang je lah yang tak faham trend meme masa kini. Sebab saya kan dah tua. You bukan Gen Z, Zaidil. Ini bukan zaman you lagi dah. Zaman you ialah zaman polis angkasa Gaban, Basrijaya dan dengan lagu pakai Winamp. Winamp. Maaf ya, bukan saya seorang saja yang keliru dengan meme ni. Tuan punya badan sendiri iaitu Zizan sendiri pun dah macam jam dengan apa yang sudah jadi ni. Tapi kan sebenarnya lah, Zizan pun bayi-bayi aku juga. Rasanya dia pun pernah dengar lagu guna Winamp, kalau tak pernah guna kaset converter untuk sambungkan Discman dia ke dalam kaset player dalam Proton Satria ataupun Proton Wiralution. Itu Proton Wira tapi tanpa logo Mitsubishi. Namun bukan semua berita yang berlaku pada minggu lepas bersifat ceria. Kita juga mendapat perkabaran yang agak mendukacitakan apabila dimaklumkan bahawa mantan Menteri Kabinet dan tokoh korporat yang agak disegani, Datuk Seri Idris Jallah, kini menghadapi kanser paru-paru tahap ketiga. Ini diumumkan oleh Idris Jallah sendiri dalam episod terbaru Game of Impossible, sebuah podcast yang diterajui oleh Idris dan anaknya, Leon Jallah. Idris yang menceritakan apa yang bermula sebagai satu pemeriksaan biasa dengan doktor berkaitan batuk yang tidak berhenti, diikuti dengan satu imbasan X-ray yang ditambah lagi dengan satu imbasan MRI untuk mendapat kepastian, dan bagaimana berita yang amat berat ini datang dalam sela masa yang begitu singkat. Idris Jallah telah membuat keputusan untuk mengambil cuti seketika dari menjadi hos dalam rancangan podcast Game of Impossible dan memberi komen bagaimana GOI merupakan antara kegembiraan atau titik kebahagiaan buat dirinya dalam hidup. This will be the last episode before I take that break. And so it's been a joy to use your word, Leon. I mean, this GOI is one of the joys I have in life. How many fathers have the opportunity to sit with their son to talk through a GOI. I've seen you. I've seen you grow in stature and leadership. That's the greatest joy. And so, I mean, keep the flag going. Leon. Dan itulah dia, dari menjadi seorang Menteri Kabinet, penasihat kanan Perdana Menteri, CEO syarikat gergasi, pemain dunia korporat,
Namun saat yang manis dan titik kebanggaan yang dipilihnya ialah sesi meluangkan masa dengan anak sendiri. Itulah nilai sebenar rezeki dan kejayaan buat seorang lelaki rasanya. Teringat saya akan dengan lirik lagu nyanyian Serambi, andai kasturi hilang harum, mawar tak berkuntum, cinta tak bersambung, biar emas setinggi gunung, kan ku peluk rimbun ampun, rahmat yang maha agung. Kadang-kadang dalam kita mengejar kejayaan dunia dan kekayaan harta, kita lupa akan erti sebenar rahmat dan rezeki yang tidak ternilai. Saya yakin dia tak kenal saya. Tapi secara peribadi, sewaktu saya berkhidmat di kementerian dulu, hampir setiap minggu saya akan masuk dalam mesyuarat koordinasi komunikasi ekonomi yang turut dihadiri oleh beliau. Acap kali dapat saya menyaksikan kebijaksanaan beliau sebagai salah seorang pemimpin tertinggi mengemudi negara waktu itu. Kami di Sembang KS mendoakan yang terbaik buat Datuk Seri Idris dan keluarga. Semoga mendapat kesembuhan dan terus tabah serta cekal dalam waktu-waktu yang mencabar ini. Baik, kita teruskan pula dengan berita politik dan kempen sudah menjadi semakin hangat dan rancak dalam pilihan raya Negeri Sembilan. Mula sudah diperkatakan siapakah calon menteri besar dari gabungan-gabungan tertentu. Ada juga yang sudah pun melancarkan manifesto dan pelbagai bentuk kaedah dan gimik kempen sudah mula dilaksanakan di lapangan kempen pilihan raya. Lumrah dalam kempen pilihan raya Malaysia ini sudah pasti ada pelbagai bentuk aktiviti keramaian. Ada yang buat konvoi bermotor, biasa orang buat ceramah politik. Ada berbentuk ceramah mega, ada pula ceramah kecil-kecilan atau yang dipanggil ceramah kelompok. Bagi parti-parti yang berkemampuan, mereka akan berkempen dengan menggandingkan aktiviti hiburan dan politik. Selalunya dalam bentuk anjuran konsert yang akan mengetengahkan selebriti-selebriti tertentu. Tetapi menarik dalam pilihan raya negeri kali ini, politik dan hiburan itu digabungkan bukan dalam bentuk dua aktiviti yang disatukan, tetapi terus diterjemahkan dalam satu bentuk jasad seorang pemimpin politik itu sendiri. Sosok personaliti politik yang kita masukkan ini seolah-olah mampu membawa imej dan glamour iras-iras seorang selebriti yang berkaliberkan peserta pusingan akhir kategori etnik kreatif anugerah juara lagu 2026. Nampak bayang-bayang, ramai dah menunggu bagi PH tumbang. Tanya sama PH, apa sebab goyang? Nanti jawab PH, Johor BN dah menang. Tanya sama Amin, napa rasa gundah? Nanti jawab Amin, PH sini dah goyang. PM nanti kata, dia tetap PM. Menang atau kalah, dia tak kisah. Bila nak PRU, nampak bayang-bayang, ramai dah menunggu bagi PH tumbang. Hobil PM! Hobil sampai! Ala dobang! Kempen Barisan Nasional di Don Lenggeng memperlihatkan gabungan dunia hiburan dan politik dalam skala yang saya kira telah berjaya menggegarkan imajinasi kempen politik dengan penampilan satu dendangan lagu original yang menarik perhatian media, arus perdana dan warganet Malaysia. Ada pelbagai teori dan sudut yang boleh kita lihat dari konteks mengapa lagu dan kempen ini cukup mendapat perhatian. Ramai yang melontarkan pelbagai pandangan, antaranya spekulasi yang dia tengah baca lirik lagu yang diprompt oleh AI 10 minit sebelum bermula ceramah. Itu yang dia duduk sibuk tengok telefon sambil menyanyi kan. Nyos sama macam itulah. Atau mungkin kerana kaliber Nurul Zahid itu sendiri yang dilihat mempunyai keyakinan diri yang cukup tinggi seperti dan seolah-olah dia mampu untuk membawa lagu Purnama Merindu nyanyian asal Siti Nurhaliza untuk pertandingan akhir karaoke anjuran JKKK Kampung Dacing Seberang. Ada pula yang mungkin kelu dan terkedu dengan susun atur kata-kata dalam lirik lagunya yang berbunyi, tanya sama PH apa sebab goyang, nanti jawab PH, Johor BN dah menang. Itu dia. Cubaan yang berani untuk memaksa 5 suku kata ke dalam irama yang direka bentuk untuk 3 suku kata saja. Johor BN dah menang. Dia masukkan juga itu cubaan yang berani tu. Tapi apa pun memang bakat terpendam ada dalam pemimpin muda Barisan Nasional ni ya. Selain dari mempunyai karisma untuk mengetuai perbarisan kawat,
dia rupa-rupanya juga mempunyai bakat seorang penyanyi etnik kreatif asli yang amatur. Antara sebab lain yang mungkin mengapa kempen ini dilihat menarik perhatian media ialah gandengan Datuk Nurul Zahid yang turut berkempen bersama satu lagi selebriti, iaitu di sebelahnya pemenang anugerah Bintang Popular Berita Harian merangkap DJ radio tersohor tanah air Tuan Khairi Jamaluddin yang kelihatan terkesima lagi kelu, seolah-olah langsung tidak terkesan dengan karisma yang dipancarkan oleh Datuk Nurul Zahid. Nampak bayang-bayang, ramai dah menunggu bagi PH tumbang. Itu dia, begitu kelu sampai tak tersentuh kuih di depan tu ya. Tapi tak apalah. Walaupun agak meriah komentar yang diberikan oleh warganet dan nerakazen Malaysia, sebenarnya dan ikhlas saya katakan ni ya, tak salah dia buat macam tu dan biasa sebenarnya untuk orang menggunakan lagu atau nyanyian dalam kempen politik khususnya di atas pentas ceramah. Untuk makluman penonton dan pendengar ya, saya sendiri buat benda yang sama. Ya, yalah orang dah bosan nak dengar orang ceramah kutuk orang ni, kutuk orang tu, nak mempertahankan ni, nak mempertahankan itu. Sekali-sekala orang nak dengarlah ceramah yang dikatakan mencuit hati atau ada sedikit elemen hiburan. Sekali lagi ya saya ulang, saya pun sebenarnya buat apa yang Nurul Zahid buat dalam berkempen atau dalam berceramah. Dan sebenarnya, kalau kita tengok akan sejarah Barisan Nasional itu sendiri, dari dihabiskan duit untuk upah artis berkempen, baik tuan punya badan sendiri yang jadi artis. Dan ini pernah berlaku ya. Dari segi sejarah kempen BN sebenarnya, kaliber Datuk Nurul Zahid itu jauh lagi sebenarnya kalau nak dibandingkan ke tahap legenda calon MCA Bukit Bintang Frankie Gunn yang suatu ketika dahulu memulakan ceramah politiknya dengan cara ini. Okay, kawan. Terima kasih. Sebelum saya bagi ceramah nanti, saya rasa lebih baik saya nyanyikan 3 lagu untuk anda untuk entertainment dulu. Okey, sebenarnya album saya ni nanti semua dapat. 陣間咧，我呢個專輯咧，個蟹嘅都攞得到嘅，個蟹嘅。我個專輯咧係其實咧用開成7-8個月嘅時間咧嚟籌備嘅。Saya menggunakan 7 hingga 8 bulan untuk mensempurnakan ini album saya。因為專輯入邊咧好多歌可以攞翻去聽咗，可以唱卡拉 OK。Lepas you dengar, you boleh minus one, you boleh jadi karaoke。So sekarang saya menyanyikan satu theme song dalam bahasa Cina。我為你帶嚟一個主題曲咧，係林峰唱片機構兩個出名嘅作曲家係鄭國良，作詞咧係記得起咧，為你帶嚟呢首《愛的希望》（Love of Hope）。Harapan Penyayang. Okay, start. Ambil kau sebelum dia mula ceramah untuk entertainment pendengar ceramah dia. Bukan 1, bukan 2, tapi 3 buah lagu yang dia dendangkan. Dan siap dapat album lagu lagi di penghujung ceramah ya. Dia ni macam ni lah. Kadang-kadang dalam dunia hiburan dan politik ni, sempadan dia sangat kabur antara politik dan hiburan. Bak kata pepatah lah, whether it's politics or history, the thing you gotta know is everything is showbiz. Anwar Ibrahim pun kadang-kadang menyanyi dalam ceramah dia. PMX kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini perkara yang biasa. Tapi bukan semua nyanyian dalam pentas ceramah tu sama ya. Ada yang membezakan antara satu nyanyian ceramah dengan nyanyian ceramah yang lain. Dan apa yang membezakannya ialah cara penyampaian atau execution. Penggunaan lagu dalam ceramah ni ibarat perencah atau rempah rantus dalam masakan. Dia kalau cukup-cukup dalam masakan, dia jadi sedap. Maknanya kita letak betul-betul je, dia jadi penaik selera. Dia tak boleh terlalu banyak. Contohnya macam ni. Hadirin dan hadirat sekalian, dalam kita memilih wakil rakyat di musim pilihan raya ini, bagi saya lah tuan-tuan dan puan-puan, kita ikutlah nasihat orang lama yang berbunyi, kalau memangkah calon tuan-puan, biar betul-betul. Kalau tersilap pangkah tuan-puan, kita jadi biol. Ulalalalalalalala. Pangkahlah parti kita, itu semestinya.
Dia macam jingle, macam iklan, penyedap rasa. Macam kita tambah MSG dalam masakan. Tapi kalau terlalu banyak, perencah pula, macam terlebih-lebih, takut nanti dia jadi terlalu meriah ceramah kita tu. Dalam perjuangan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kita mempertahankan hak dan maruah bangsa, dalam kita menongkah arus yang penuh onak dan duri ini, sepanjang jalan perjuangan, sepanjang perjalanan ini, lurah dan lembah ku lewati, ketenangan yang ku cari tidak ku temui. Dulu aku sendiri, kini masih sendiri, hadapi hidup ini. Susah senang diriku, tak ada sempat mengadu, seperti bulu kepatahan saya di hati kecil, ku menaruh harapan selagi. Okey, kita berbalik kepada nyanyian Nurul Zahid itu tadi. Sebenarnya macam inilah, saya tak rasa dia akan beri kesan yang ketara sangat. Tak adalah kot. Ada orang kata dia beri kesan negatif yang ketara, saya rasa tak. Biasalah. Kalau nak gelak ke, dia cuma nak hiburkan penonton dalam ceramah dia. Bagi saya itu biasa dan tak salah. Tak adanya tumbang kerajaan persekutuan atau BN tiba-tiba keluar dari kerajaan Madani lah sebab dia nyanyi dan meminjam kata-kata Nurul Zahid sendiri. PM nanti kata dia tetap PM, menang atau kalah dia tak kisah. Nur Zahid punya lirik saya pinjam. Tapi kalau nak diikutkan kesan yang jauh lebih besar yang bukan sahaja memberi kesan dalam kempen pilihan raya PRN kali ini, tetapi turut memberi kesan dalam isu kenegaraan, ialah ceramah yang datang dari Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi, yang kini merupakan penyokong kuat Barisan Nasional, juga melontarkan pandangan berikut dalam ceramahnya. Selepas 50 tahun, tuan-tuan, kita masih berada pada tahap yang sama. Tapi kita tengok sektor politik, sektor ekonomi ni kita jam lah 18% je. Sektor politik pula semakin hari semakin terhakis. Ada barua-barua Melayu, orang-orang yang bersikap seperti watak buang dalam filem Sarjan Hassan. Hampa tahu Haji Hassan? P. Ramlee punya. Ada watak buang yang jadi barua jemput Melayu. Depa tubuh parti, himpun puak ni semua duduk sekali. Depa ni lah yang mengikis kuasa politik Melayu pula selepas kita kehilangan ekonomi yang begitu besar. Tuan-tuan sekalian, Melayu tak ada arah tanah. Melayu ada tanah Melayu ni saja. Orang India ada India. Orang Cina ada Cina. Orang Kemboja ada Kemboja. Orang Siam ada Thailand. Melayu di mana? Melayu di sini saja. Ekonomi sudah tak dapat dikuasai. Politik pula terlepas. Makin hari makin sikit tinggal kat kita. Ini saya serius sikit lah sebab komen ni sangatlah memberi kesan yang mendalam sehinggakan pengerusi Barisan Nasional sendiri merangkap timbalan Perdana Menteri terpaksa mengeluarkan kenyataan balas yang berbunyi begini. Saya tidak berhasrat untuk menasihatkan, tapi sekadar mengingatkan. Biarpun ada harimau di dalam dada beliau, sangat sesuai untuk yang keluar daripada kalam beliau itu kambing saja. Saya tidak mahu timbul interpretasi yang akhirnya meresahkan pelbagai kumpulan. Dan kalau serat beliau adalah untuk memperlihatkan penyatuan di kalangan umat, tak perlu pun menyentuh mengenai etnik, agama, budaya dan juga latar belakang lain-lain kaum di negara ini. Saya yakin kepada kemajukan rakyat di negara kita. Latar belakang ini adalah sunatullah yang telah ditentukan. Jadi tidak perlu disentuh kalau perkara yang penting. Kalau
mereka berhasrat untuk berkawan, buatlah cara mahu berkawan. Bukan menyentuh perkara yang lain. Dan kalau boleh, sehingga hari 1 nanti, saya ada 6 hari lagi, saya ingat, eloklah beliau sibukkan diri beliau mentadbir negeri Kedah. Tak perlu datang di 9. Saya ni boleh dikatakan agak jarang lah. Sangat-sangat jarang lah untuk bersetuju dengan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Tapi dalam isu ni, saya faham apa yang cuba nak disampaikan oleh beliau. Dan betul, itu satu bentuk nasihat, kiasan atau sindiran yang berbentuk nasihat lah, yang menusuk kepada Menteri Besar dari Kedah itu. Tapi ini mungkin saya keluar sedikit lah dari norma kita sebagai pengulas yang berbentuk jenaka dalam Sembang KS ni. Tapi saya rasa saya nak berkongsi pandangan saya yang berbentuk sedikit kritikal. Pertamanya saya nak ulas dari dua sudut. Yang turut memberi sedikit pemberat kepada komen Zahid Hamidi berkaitan kalau nak berhasrat untuk berkawan, buatlah cara nak berkawan. Okey, kita lihat bagaimana Sanusi memberi komen berkaitan isu kedudukan ekonomi orang Melayu. Yang dia kata setelah 50 tahun kita masih berada pada tahap yang sama, itu 18%. Kita jam lah, kata dia. Itulah menjadi alasan mengapa perlu dipertahankan sektor politik yang dikatakan semakin hari semakin terhakis. Tapi ada satu masalah besar dengan kenyataan yang dibuat beliau. Kalau dikatakan lebih dari 50 tahun gagal dalam meningkatkan kualiti ekonomi orang Melayu, kalau kita anggaplah kenyataan dia itu betul, maka itu penanda kepada dasar ekonomi yang gagal sepanjang pemerintahan sejak merdeka. Selama ni yang memerintah sejak merdeka bukan PH, bukan DAP, Wak Imah bukan PAS sekalipun. Anwar Ibrahim pun baru PM tak sampai 5 tahun. Perikatan Nasional pun cuma PM 2 ke 3 tahun. Tak sempat jadi PM. Tu pun 2 PM. Majoriti tempoh pemerintahan selama ini adalah di bawah pemerintahan Barisan Nasional sehinggalah tahun 2018. Jadi kalau alasan nak mempertahankan kuasa politik orang Melayu ialah dengan menghentam kegagalan dasar untuk meningkatkan ekonomi orang Melayu sejak merdeka, tapi pada masa yang sama nak buat penyatuan dengan Barisan Nasional yang melaksanakan dasar tu selama ini, saya kira ada percanggahan logik dekat situ. Kenapa nak mengulang semula dasar dan sejarah yang gagal kalau ikut logik yang dia buat sendirilah? Itu yang pengerusi BN meminjam kata-kata MB Kedah tu sendiri, Zahid Hamidi pun jam bila dengar. Keduanya beginilah, dalam sesi perhimpunan, sekolah pagi ke sekolah petang ke, saya cerita pasal sekolah, perhimpunan sekolah, setiap pelajar sekolah, sama ada sekolah kebangsaan atau sekolah jenis kebangsaan sekalipun, dia akan mulakan dia punya perhimpunan dengan nyanyian Negaraku. Dan ayat pertama yang dilafazkan ialah, dalam lagu Negaraku tu ialah, negaraku, tanah tumpahnya darahku. Apa maksudnya dekat sini? Maksudnya setiap warga yang menyanyikan lagu ini, yang berdiri tegak waktu menyanyi, tanah ini merupakan tanah tumpah darah mereka. Tanah tumpah darah kita. Tanah tumpah darah kita semua. Kita lahir di sini dan kemungkinan besar kita akan mati di sini. Itu yang tanah tumpah darah kita di sini. Itu Malaysia. Tak adanya bangsa lain atau bangsa tertentu atau bangsa yang itu ada pasport negara lain. Kalau dia ada pasport kedua, maksudnya dia bukan lagi warga negara. Bila Lee Chong Wei main badminton dan menang piala, dia menang untuk Malaysia. Dia tak menang untuk China. Dia lawan Lin Dan dari China di Sukan Olimpik sebab dia pemain dan atlet Malaysia. Dia atlet kita. Dia tak adanya nak balik mana-mana negara lain. Nicole and David menjadi juara dunia squash sebagai pemain Malaysia. Bukan pemain negara mana entah. Pendelela Rinong terjun untuk Malaysia. Bonnie Bunya Agustin menang emas untuk Malaysia. Dan Kapten Mohana Chandran mati di Seremban mempertahankan kedaulatan Malaysia dari anasir pengganas komunis kerana Malaysia itu tanah tumpah darah dia juga. Dia tak mati untuk negara lain atau bila dia mati nanti dia dikebumikan di tanah yang lain. Dia tak ada negara lain dah. Dia tak ada dapat mana-mana pasport istimewa dari mana-mana negara. Kita dah merdeka dekat 69 tahun dah dan saya tak sangka dalam tahun 2026 ni masih ada sentimen macam ni. Yang bukan datang dari kutu mana entah, pengaruh TikTok ke apa ke, tapi datang dari seseorang yang berjawatan Menteri Besar sebuah negeri. Lebih sedih lagi, Menteri Besar ini datang dari negeri yang mana 2 orang Perdana Menteri dan salah satunya merupakan pengasas kepada Malaysia itu sendiri. Bapa kemerdekaan kita. Yang faham bahawa kalau negara kita ni nak ada masa depan,
semua kaum dalam tanah tumpah darah kita ini kena bersatu padu untuk membangunkan dan memajukan negara kita. Sudah tentu ada yang mengatakan seolah-olah ada pihak-pihak tertentu cuba memesongkan kenyataan beliau. Ini sekadar fakta sejarah alasannya. Malah Sanusi sendiri ada menyebut, saya sebut benda yang fakta saja. Siapa-siapa yang cuba memanipulasi isu ini untuk kepentingan politik, saya akan saman. Itu dia kata. Tapi beginilah, tak payahlah kita pusing-pusing. Kalau nak dikatakan ada orang nak memanipulasikan isu ini untuk kepentingan politik atau mempolitikkan apa yang dikatakan itu, jom kita tengok konteks di mana dan di pentas apa kenyataan itu dibuat. Kenyataan itu dibuat atas pentas ceramah politik. Sebagaimana Nurul Zahid menyanyi di atas pentas ceramah bukan untuk tujuan memenangi piala karaoke JKKK atau dia sebagai dia nak tunjukkan lagu terbaru, dia nak masuk dalam anugerah juara lagu, tapi dia menyanyi itu untuk tujuan politik. Itu kempen politik. Ucapan Sanusi itu juga dibuat atas tujuan politik. Maksudnya ada niat dan implikasi politik terhadap setiap kata-kata yang dilontarkan. Ini bukan ucapan yang dibuat di dalam kuliah atau dikarang dalam kitab sejarah Pak Ma'on. Konteks amat berbeza di situ. Ianya dibuat dalam ucapan ceramah politik. Maka kenyataan itu sendiri sudah pun bersifat politik. Nak marah apa kalau orang dikatakan mempolitikkan keadaan itu, kalau dari asalnya kenyataan itu dibuat atas pentas politik. Dia macam ni jugalah. Kalau nak jadi Perdana Menteri, sesiapa sekalipun, Wak Iman dari PAS sekalipun, dia kena jadi Perdana Menteri untuk semua rakyat, semua bangsa, dari Sabah sampailah ke Kedah. Dia kena jadi Perdana Menteri jangan kira bangsa, termasuk untuk orang yang tak mengundi dia. Dia kena jadi Perdana Menteri untuk semua. Kalau konsep ini pun masih susah nak tangkap, maka mungkin betul lah langkah untuk diberikan laluan kepada Barisan Nasional menerajui persefahaman baru ini, iaitu antara PN dan BN. Kerana mungkin belum bersedia agaknya kalau inilah pemikiran arus perdana dalam PN, untuk Malaysia ada seorang calon Perdana Menteri dari gabungan itu untuk mentadbir Malaysia yang terdiri dari pelbagai bangsa dan latar belakang. Mungkin kenapa politik kita asyik berbalik-balik kepada isu perkauman dan memecah belahkan sama rakyat Malaysia ialah kerana kita kurangnya pemimpin politik yang reti ataupun tahu ataupun mahu untuk berbincang atau bercakap mengenai perkara-perkara yang selain bermain sentimen semata-mata. Malang seribu kali malang, walau kita gah menjadi jago kampung dengan ucapan berapi, realiti dunia tetap akan datang dan memberi kesan kepada sara hidup kita seharian. Sebagai contoh, setakat skrip ini ditulis, harga satu tong minyak mentah Brent yang sering menjadi penanda aras utama bagi perdagangan minyak mentah dunia telah berada pada tahap 89 USD setong. Turun sedikit dari puncak 99 USD setong beberapa hari sebelumnya, tetapi naik dari 70 USD setong awal bulan Julai. Sedar atau tidak, sebenarnya ada dua peristiwa penting yang berlaku yang mungkin boleh meningkatkan lagi harga minyak dunia. Pertamanya, pengeboman ke atas lapangan terbang Sana'a di Yemen, dan keduanya apabila sebuah kapal minyak terkena ranjau laut sewaktu melintasi Selat Hormuz di perairan Oman dan Iran. Sebelum saya teruskan, tentu ada tertanya-tanya, apakah benda itu ranjau laut? Okey, ranjau laut tu dia periuk api kapal atau perangkap bom dalam laut yang dipasang, dikatakanlah dipasang oleh Iran lah sewaktu perang bermula di Selat Hormuz tu. Tapi kita berbalik pada harga minyak. Insiden pertama bermula dengan insiden pengeboman lapangan terbang Sana'a, Yemen pada 13 Julai 2026. Ini membabitkan satu delegasi pemimpin kanan Houthi yang pulang dari Iran dengan menaiki sebuah pesawat Iran setelah menghadiri pengkebumian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Sedikit latar belakang. Sebenarnya sejak tahun 2014, Yemen berada dalam keadaan perang saudara di mana puak pemberontak yang dikenali sebagai Houthi, kumpulan pemberontak minoriti yang diasaskan oleh Hussein Badreddin Al-Houthi, telah merampas dan menakluki ibu negeri Yemen iaitu Sana'a dari kerajaan pusat ketika itu. Saudi Arabia selaku jiran Yemen menyokong kerajaan rasmi Yemen iaitu Majlis Kepimpinan Presiden yang diketuai oleh Rashad Al-Alimi. Secara amnya, pemberontak Houthi rata-rata mereka ni merupakan mereka yang tergolongan dari aliran Syiah Zaidi yang sebenarnya agak berbeza dengan aliran Syiah di Iran. Tetapi secara am ni, pemberontak Houthi didukung oleh Iran. Dia disokong oleh Iran. Manakala kerajaan rasmi pula yang berpegalan di Aden didukung oleh Saudi Arabia. Maka sejak tahun 2022, baru-baru inilah kedua-dua pihak telah melaksanakan gencatan senjata
Namun semua ini terburai setelah pada 13 Julai atas dasar menghalang sebarang laluan udara yang tidak diiktiraf oleh kerajaan rasmi, lapangan terbang Sana'a dibom oleh pihak kerajaan Yemen yang dituduh didalangi oleh Saudi Arabia oleh pihak Houthi bagi menghalang pesawat dari Iran untuk mendarat di lapangan terbang Sana'a. Ini membuatkan perang meletus semula khususnya di antara pihak Houthi dan kerajaan Saudi Arabia. Jadi apa kena-mengena dengan harga minyak? So kalau kita tengok peta, ni ada gambar dekat sini, kalau kita tengok pada peta, pemberontak Houthi mengawal bahagian barat Yemen iaitu kawasan pesisiran pantai Laut Merah dan yang paling penting dekat dengan Selat Bab al-Mandeb. Ni yang kita bulatkan di sini. Iaitu satu dari dua laluan utama penghantaran minyak keluar dari Timur Tengah selain dari Selat Hormuz, khususnya nak menghantar minyak ke Asia. Pihak Houthi mengumumkan mereka akan menghalang mana-mana kapal dari Saudi untuk melalui perairan ini dan telah pun menyerang 2 buah kapal Saudi yang berlayar melalui jalan ini sewaktu skrip ini ditulis. Sejak penutupan Selat Hormuz, Saudi Arabia dengan menggunakan infrastruktur paip minyak timur barat mereka telah banyak memindahkan sebahagian dari minyak mereka yang sepatutnya melalui Selat Hormuz melalui Laut Merah. Tapi dengan penutupan selat di Bab al-Mandeb ini, kapal-kapal tangki ini harus melalui terusan Suez di Mesir bahagian utara untuk penghantaran ke Asia pula, mereka perlu berpusing mengelilingi seluruh benua Afrika sebelum sampai ke Pakistan, India dan ke Selat Melaka. Pada masa yang sama, ada laporan mengenai satu kapal tangki yang terkena ranjau laut di Selat Hormuz menandakan bahawa jaminan keselamatan tentera US tidak bermakna sekiranya selat itu dipenuhi dengan periuk api dan perangkap bom. Ya, ini bermaksud kos untuk insurans pada kapal-kapal minyak yang melalui Selat Hormuz akan meningkat dengan mendadak walaupun mendapat jaminan keselamatan daripada US misalnya. Sebab ranjau laut atau periuk api dalam laut ni orang tak nampak. Kedua-dua kejadian ini menandakan satu saja. Harga minyak mungkin akan melonjak sekiranya tiada jalan penyelesaian dalam masa terdekat. Walaupun harga minyak mula turun sedikit hasil dari pemberhentian operasi pengeboman dari Amerika Syarikat dan serangan balas juga dihentikan daripada Iran beberapa hari kebelakangan ini, buat pertama kali, satu lagi terusan penting untuk penghantaran minyak telah terkesan dan ini bukan sesuatu yang patut kita ambil ringan. Mungkin anda tertanya-tanya, kan kita juga pengeluar minyak. Jadi kenapa kalau harga minyak dunia naik, harga minyak kita di pam juga naik? Kenapa tak pakai je minyak Malaysia, minyak kita sendiri? Dia macam ni. Jumlah minyak yang kita hasilkan dalam Malaysia tak mampu nak tampung kegunaan tempatan. Tapi pada masa yang sama, minyak kita ni sebenarnya minyak kualiti tinggi, minyak mahal harganya kalau di pasaran antarabangsa. Pada masa yang sama juga, kita banyak ekspor gas asli atau LNG keluar negara. Ini bermaksud kita ekspor atau jual minyak mahal kita dan gas asli kita keluar negara, dan kita beli minyak kualiti rendah sedikit dari Timur Tengah untuk kegunaan tempatan. Ya. Kita jual minyak kita jual gas kita dapat duit. Sebahagian dari duit tu kita beli minyak untuk kegunaan tempatan. Jadi kalau harga minyak dunia naik, khususnya kalau minyak dari Timur Tengah susah nak sampai ke Asia, maka ia akan memberi kesan kepada harga di pam. Dan kita tahu perbelanjaan subsidi kerajaan kini ditekan kuat. Kota budi 95 dan diesel sudah turun daripada 300 liter kepada 200 liter. Dan di sinilah apa yang saya katakan tadi, sedikit malang apabila dalam kita menghadapi tekanan ekonomi di peringkat global, khususnya dalam isu harga bahan bakar yang kalau tidak ditangani boleh menjadi sangat meruncing, politik kita didominasi oleh permainan sentimen semata-mata. Harus ada perbahasan yang lebih rancak di kalangan pemimpin politik tentang apakah perancangan kerajaan atau penawaran dasar dari mereka yang dikatakan bakal menggantikan kerajaan dalam masa dekat untuk memastikan sumber tenaga kita cukup. Bagaimana pula dengan pelan perancangan kita berkaitan dengan tenaga boleh diperbaharui, renewables? Sampai bila kita nak terlalu bergantung pada bekalan minyak dan gas? Dan mungkin anda ada yang berkata, alah ni semua kegagalan kerajaan PH lah. PMX lah yang kena jawab. Betul tu. Tapi jangan kita lupa, dalam kerajaan Madani ni ada juga elemen Barisan Nasional yang merupakan anggota kanan dalam kabinet pada hari ini. Sekuat manalah anda jerit DAP sekalipun, saya nak jelaskan dekat sini, kalau nak diikutkan jawatan lah, UMNO lagi kanan dalam kabinet berbanding DAP. Jadi ada tanggungjawab di situ. Saya bagi contoh. Antara tekanan utama ke atas kewangan kerajaan ialah subsidi minyak, khususnya melalui mekanisme budi 95 dan budi diesel. Dan antara cara bagi kita mengurangkan tekanan ini ialah dengan pengenalan kenderaan elektrik. Sebab kenderaan elektrik lebih efisien dari segi penggunaan tenaga
Walaupun katakanlah elektrik itu dihasilkan oleh turbin minyak sepenuhnya, iaitu daripada bahan bakar minyak sepenuhnya. Dia masih lagi jimat dan efisien berbanding dengan kenderaan pembakaran dalaman yang pakai minyak secara terus. Kemudian dengan grid elektrik, kita boleh pelbagaikan sumber tenaga seperti turbin gas, empangan hidroelektrik, solar, arang batu. Jadi itu yang kenderaan elektrik ini boleh mengurangkan kesan tekanan terhadap Malaysia tentang harga minyak dunia bila dia melambung. Dan menteri yang bertanggungjawab mengenai dasar berkaitan kenderaan ini datang dari UMNO, ya. Bukan DAP, bukan PH, bukan GPS, bukan JRS, tapi daripada UMNO. Sekiranya dasar dari MITI misalnya terlalu keras ke atas kenderaan elektrik, adakah ia akan memberi kesan menyeluruh kepada kos pengangkutan dan kos kita untuk membeli atau mendapatkan kenderaan alternatif? Kenapa kita nak buat EV ni terlalu mahal sehingga ianya hanya eksklusif kepada golongan yang kaya, manakala rakyat biasa masih bergantung kepada kuota dalam budi 95 dan budi diesel? Ini adalah antara benda-benda yang harus diperdebatkan, dipertahankan dan juga direncana atau dicerita oleh pemimpin politik kita. Mungkin dikala kita terlalu sibuk membincangkan tentang gerakan politik, percaturan politik, siapa yang terpaling bangsa ini dan siapa yang terpaling bangsa itu, atau penyatuan tertentu, atau menakut-nakutkan pengundi tentang gelombang warna-warna tertentu, kita terlepas pandang mengenai perkara yang asas dan amatlah penting yang beri kesan kepada kita semua. Mungkin mengapa kebanyakan ahli-ahli politik tak habis-habis bermain sentimen? Sebabnya dia tak tahu nak buat benda lain. Dia tahu tu je. Dia tak fasih mengenai dasar. Dia tak ada perancangan benda dasar. Jadi dia mainlah sentimen sepanjang-panjang kempen. Jadi jalan kuasa yang paling mudah yang dia nampak ialah dengan bermain perasaan. Namun fakta dan realiti kehidupan tak peduli dengan perasaan. Dan faktanya, harga minyak dunia, nilai ringgit, kos sara hidup dan ekonomi dunia, dia tak peduli tentang warna kulit atau asal usul nenek moyang kita berpuluh kalau tidak beratus tahun dahulu. Ini bukan konspirasi atau agenda liberal barat. Inilah realiti yang kita hadapi masa kini dalam era globalisasi dan percaturan geopolitik dunia. Janganlah kita menjadi seperti kupu-kupu, senang tertarik dengan cahaya yang terang benderang, rupanya ianya api yang akhirnya membakar diri. Itulah dia. Dah macam dunia jam 10 dah aku ni. Dah macam bagi kuliah pun ada. Tapi tak apalah. Ini pandangan saya yang seobjektif yang mungkin. Dia tak neutral, tapi saya cuba jadi objektif dan kritikal sedikit. Dan para penonton sekalian dan pendengar juga, kita pun telah sampai ke penghujung rancangan ini. Semoga apa yang dikongsi dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Saya minta maaf anda terpaksa dengar nyanyian saya, lagu Zaitun Sami'un itu. Dan sekiranya anda tidak bersetuju dengan pandangan saya misalnya, atau anda nak cerca nyanyian saya misalnya, kongsikan di ruangan komen. Tak apa, kritik, kongsi pandangan, kita terima seadanya. Tapi kalau anda suka dengan apa yang dikongsikan pada episod ini, mohon tekan butang like dan kalau belum lagi, subscribe. Apapun para penonton dan pendengar sekalian, sehingga kita berjumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.